Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Harapannya semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan saya pada pagi ini? Kita ada Kak Som. Ya, okey. Siapa lagi? Ustaz Muslim ada dengan kita. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Muslim ni. Ini kuliah Muslimah Ustaz Muslim. Jangan masuk sini. Siapa dah? Kak Zah ya, ada masuk juga bersama dengan kita. Alhamdulillah, Liza juga ada bersama dengan saya. Ustaz Muslim tak nak keluarkan ke orang beri salam tu? Sian jemaah kita. Begitulah kan, meraihkan. Dia nak raikan, mari kita rakyat Singapura kan tadi. Okey, kita perlu meraihkan jemaah-jemaah yang hadir dalam kuliah kita ni. Masya Allah, tabarakallah. Yang memperuntukkan masa mereka untuk bersama-sama dengan kita bagi mendapatkan manfaat dan juga ilmu dalam perbincangan kita pada pagi ini. Selamat datang dan terima kasih kepada Kak Som, Liza, Kak Zah, kan, Kak Farida, Siti Sabaria dan semualah ya. Kak Fatimah juga alhamdulillah, Kak Fatimah, Kak Aisyah. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Dan bagaimana kita masih ingat lagi perbincangan kita di minggu lepas? Kita bincangkan tentang apa? Terima kasih Kak Suryati. Kesalamullah. Dah sharing, alhamdulillah. Masih ingat lagi apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Kita bincangkan tentang hadis apa? Nak dengar juga kan daripada teman-teman kita ni. Bukan nak dengar lah. Tak boleh dengar di sini. Orang boleh dengar suara saya saja. Jadi saya nak lihatlah jawapan daripada jemaah kita yang ikuti kuliah ya pada minggu lepas. Kita bincangkan Kak Som di situ. Hadis 37 Ustazah, kemurahan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kak Som. Jadi hari ni kita nak masuk muka surat yang keberapa? Hari ni kita masuk muka surat keberapa hari ni? Kemurahan Allah, hadis kita yang ke-37. Ya, betul. Muka surat berapa hari ni? Saya nak tengok betul tak? Kita topik dan juga muka surat yang akan kita ni. Muka surat 354. Bentar ya, bagi saya tengok betul ke tidak. Okey, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Aliza, seperti Kak Zah, Farida tadi kan yang telah memberikan jawapan ya tentang topik dan juga halaman kita. Baik, jadi sebagaimana yang disebutkan oleh teman-teman kita di ruangan komen, kita akan sambung perbincangan hadis kita yang ke-30. 30 berapa tu? Hadis kita yang ke-37 bertajuk kemurahan Allah di bahagian kita yang akhir. InsyaAllah ya pada pagi ini kita akan selesaikan perbincangan kita berkenaan dengan kemurahan Allah yang mana perbincangan akan dimulakan dari muka surat 354. Yes, sebagaimana yang teman-teman kita sebutkan tadi, betul lah muka suratnya. Baik, jadi di sini jika masih ingat lagi pada perbincangan kita yang lepas, perbincangan dibahagikan kepada 4 bahagian. 2 bahagian utama telah saya jelaskan ya pada minggu lepas. Apakah 2 bahagian itu? Apakah 2 bahagiannya? Diberikan perbincangan hadis ini kepada 4 bahagian. Kita dah bincangkan bahagian pertama, bahagian kedua. Hari ini kita akan masuk kepada bahagian ketiga dan bahagian keempat. Tapi bahagian pertama dan bahagian kedua tu kita bincangkan tentang apa?
Boleh silakan berikan satu jawapan di ruangan komen. Perbincangan pertama, perbincangan kedua, kita sentuh tentang apa yang berkaitan dengan hadis kita. Okey, yang berkaitan dengan hadis kita pada pagi ini, iaitu hadis kita yang ke-37 bertajuk Kemurahan Allah. Ada 4 perbincangan yang dibahagikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali bagi hadis kita yang ke-37 ini. Diberikan kepada bahagian pertama, kedua, ketiga dan keempat. Bahagian pertama membincangkan tentang mengerjakan kebaikan, mengerjakan keburukan. Pertama, melakukan kebaikan. Kedua, ada yang kedua? Masih menaip ke? Tak apa, silakan. Ustazah tunggu jawapannya. Jangan risau. Kedua, melakukan keburukan. Okey. Boleh Ustaz Muslim silakan letakkan jawapan daripada jemaah kita di situ. Pertama, disebutkan melakukan kebaikan. Kedua, melakukan keburukan. Sama juga jawapan diberikan oleh Kak Faridah kita. Kak Aisyah juga memberikan jawapan yang sama. Liza juga berikan jawapan yang sama. Mengerjakan kebaikan, mengerjakan keburukan. Assalamualaikum, saya baru di sini Zunaida. Ya, selamat datang Zunaida. Silakan ya, tak ada masalah. Okay. Baru datang ke, dah lama datang ke, sila duduk dan dengar, catatkan apa perbincangan yang kita sedang kupaskan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan untuk memahami perbincangan kita pada pagi ini. Baik. Jadi ada 2 perkara yang kita bincangkan pada minggu lepas. Sebagaimana yang telah diberikan jawapannya oleh teman-teman kita, iaitu mengerjakan kebaikan pertama, kedua ialah mengerjakan keburukan. Kemudian di situ juga saya nampak Kak Som ada berikan jawapan menyatakan bahawa sebab-sebab yang membuatkan keburukan menjadi besar, iaitu sebab waktu, tempat dan status diri seseorang. Okey, itu termasukkan dalam bahagian membuat keburukan lah. Jadi pada pagi ini kita akan masuk kepada poin kita yang ketiga, iaitu kalau dilihat pada muka surat 354, di muka surat 354 ada satu perbincangan, iaitu disebutkan begini, keinginan untuk melakukan kebaikan. Niat kita dalam melakukan kebaikan. Jadi bagaimana jika seseorang dia berniat, dia ada keinginan untuk dia melakukan kebaikan? Adakah di sana terdapat ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang yang dia berniat, dia ada keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut? Dan keinginan ini keinginan yang bagaimana? Adakah hanya sekadar ingin-ingin sahaja gitu kan, ataupun cuma naklah, memang aku naklah, aku memang nak pergi umrah gitu kan. Aku memang naklah buat baik, aku memang nak solat, aku memang nak pakai tudung, macam itulah keadaannya. Semua memang nak. Okey, so macam mana? Adakah dia memang satu keadaan yang memang nak tu kan? Okey. So kita lihat di sini perbincangannya yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Beliau jelaskan kepada kita begini muslimah. Baik. Berkenaan poin kita yang ketiga, keinginan melakukan kebaikan itu tadi. Dijelaskan bahawa ingin melakukan satu kebaikan dicatat sebagai satu kebaikan sekalipun tidak jadi dilakukan. Faham ya? Kita nak buat kebaikan, kita akan dicatat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan satu pahala. Diberikan dengan satu catatan kebaikan. Walaupun kita tak jadi nak buat perkara yang baik itu. Baik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan lainnya, serta dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah hadisnya? Baik, kita lihat di sini hadisnya. Idza haddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan. Okey. Idza haddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal. Jadi Nabi SAW jelaskan kepada kita di sini,
Ini hadis kursi ya. Pada minggu lepas juga saya dah jelaskan apakah itu hadis kursi. Jadi hadis kursi ini punca sumber utama pengucapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kan di sini saya letakkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Apa firman Allah? Apabila hamba-Ku berbicara bahawa dia akan mengerjakan kebaikan, maka akan aku menulisnya sebagai satu kebaikan selama dia belum melakukannya. Sekarang ini kita cuma ada satu perasaan nak buat kebaikan. Kita belum lagi buat. Allah kata apa? Selama mana dia belum buat, malam ya'mal, fa ana aktubuha lahu hasanatan. Aku akan mencatat untuk dia satu kebaikan. Okey. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan tahaddatha abdi di dalam hadis ini? Macam tadi kan saya kata, adakah memang kita memang nak buat? Macam itu keadaannya. Adakah begitu keadaannya? Baik, di sini dijelaskan kepada kita, cuba lihat di perenggan kita di bawah itu. Dijelaskan kepada kita sepertinya yang dimaksud dengan berbicara di sini adalah berbicara pada diri sendiri. Kita berbicara pada diri sendiri, bukan kita ucapkanlah, bukan begitu. Tapi dalam hati disebut sebagai niat, ni keadaan yang mana kita sering ucapkan pada diri kita sendiri. Baik, kita lihat begini. Tentang maksud ini kan, maksud berbicara dan ingin itu tadi, disebutkan bahawa, dan inilah yang disebutkan dengan kata hamma, ingin dalam hadis ini. Sebab begini muslimah, kalau kita rujuk kembali ya pada perbincangan hadis kita di muka surat 349, di situ penggunaan perkataannya ialah faman hamma. Ya, faman hamma. Cuba buka kembali muka surat 349. Dalam hadis itu, lihat bagaimana penggunaan perkataan yang ditampilkan ketika hadis ini diriwayatkan. Nabi SAW menyebutkan dengan mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman hamma bihasanatin", siapa yang ada keinginan untuk dia melakukan kebaikan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan satu kebaikan. Falam ya'malha, walaupun dia belum lagi buat kebaikan tersebut. Namun pada hadis yang baru saya bacakan tadi, ya, idza tahaddatha, diberikan dengan penggunaan perkataan yang sedikit berbeza. Kalau tadi perkataannya hamma, kalau di sini tahaddatha. Okey, cuba lihat kembali ya hadisnya. Perkataan tahaddatha digunakan dengan maksud berbicara. Tetapi berbicara di sini ialah bila kita rujuk kepada penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di situ, dia kata apa? Berbicara maksudnya ialah berbicara pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri. Sebagaimana yang ada di sini. Saya jelaskan. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab, saya letakkan di dalam slide kita ini. Sebentar suara saya tak berapa. Tak maaf. Okey, kita lihat di situ ya. Saya muatkan dalam bentuk point lah, point form kan, supaya lebih jelas. Dalam kitab, jelaskan kepada kita, maksud berbicara, tadi kan Nabi guna perkataan, idza tahaddatha abdi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jika sekiranya hamba aku itu dia berbicara. Berbicara ini maksudnya ialah bila dia berbicara pada dirinya sendiri. Maknanya ada berniat dalam hati dan berkeinginan kuat untuk melakukannya. Sebab itu, okey, bila kita rujuk di perenggan yang berikutnya, di situ kan disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui bahawa dia telah berniat dalam hatinya dan sangat ingin melakukannya. Dia dah niat dalam hati dia,
dan dia sangat ingin melakukan perbuatan itu. Sehingga dicatatlah satu kebaikan baginya. Ini menunjukkan bahawa yang dimaksud dengan ingin, ya, dalam hadis kita, iaitu hamma. Kan tadi penggunaan di awal hadisnya hamma, digunakan perkataan itu. Maksud keinginan itu ialah tekad yang kuat yang disertai keinginan yang sangat kuat untuk melakukannya. Bukan sekadar sesuatu yang terlintas dalam benak kemudian hilang begitu sahaja tanpa ada keinginan dan tekad yang kuat. Okey, jadi faham ya? Maksudnya begini. Bila kita kata kita nak buat kebaikan tadi, memang nak buat kebaikan tadi, ia bukan hanya semata-mata tentang ingin, tetapi sebagaimana yang saya letakkan di skrin kita di sini, ia adalah tekad yang kuat disertai keinginan yang sangat kuat untuk melakukannya. Bukan hanya sekadar kita rasa nak buat, lepas tu dia hilang begitu sahaja. Dia ada azam, dia ada keinginan yang begitu kuat dan dia nak lakukan. Dan kebiasaannya bila kita kata dia nak sangat-sangat buat itu kan, di sini adanya usaha untuk melakukan kebaikan tersebut. Dia bukan hanya, yelah memang nak buat tapi belum buat lagi, lepas tu hilang macam tu saja. Bukan begitu keadaannya. Jadi itu yang dijelaskan kepada kita dalam keadaan yang begini, bila seseorang dia ada keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan tersebut dan juga dia ada satu usaha yang kuat untuk merealisasikan apa yang dia inginkan dalam hatinya, maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala catat bagi dia satu kebaikan. Dia bukan hanya sekadar satu perasaan, lintasan perasaan yang kita, yelah nanti buatlah, tapi tak ada usaha. Dia hilang begitu sahaja. Kalau begitu tidak. Ya, sebagaimana di sini, lihat ya, ada pendapat daripada Abu Darda radhiyallahu an yang diberikan kepada kita untuk lebih memberikan satu hujah yang kuat ya tentang penjelasan ini. Apakah ia? Di situ dijelaskan kepada kita, Abu Darda radhiyallahu an dia berkata, apa kata dia? Siapa yang mendatangi tempat tidurnya, maksudnya dia tidur. Okey? Di mana dia berniat akan bangun malam. Jadi dia niat, contoh nak bangun solat tahajud. Okey? Untuk solat malam. Tetapi kedua matanya mengalahkannya sehingga pagi hari. Maka dicatat baginya apa yang dia niatkan itu. Dan jika niat ini disertai oleh sesuatu perkataan atau usaha, maka balasannya semakin pasti dan pemiliknya disamakan dengan orang yang mengerjakannya. Jadi di sini ya muslimah, kita faham begini. Apabila seseorang, dia ni contoh tadi, contoh Abu Darda dia berikan kepada kita. Ada orang, dia tidur. Pada waktu dia nak tidur tu, dia niat. Okay, dia niat dia nak bangun solat tahajud. Contohnya saya kata. Nak bangun solat tahajud. Tetapi, sedar-sedar je kan. Dah subuh. Maknanya dah habis dah waktu solat tahajud. Namun, dia bukan hanya sekadar niat-niat sahaja tau. Ya, kita niat lah. Nanti kan, kalau ni lah, bangunlah. Nak bangun pukul berapa? Pukul 4.30, pukul 5. Lepas tu nak tahajud. Lepas tu kita tidur. Kita niat begitu. Dia usahanya tak berapa kuat tu. Kalau orang yang ada niat yang kuat, ya, tadi dia niat tapi tak kuat niat dia. Sekarang ini kita kata orang yang ada keinginan ni tekadnya kuat. Keinginannya kuat. Jadi apa dia buat? Kita kunci alarm. Kita kunci jam kita. Sampai 3 jam lah kita katakan. Laptopnya lain. Laptop maksud dalam letak dalam bedroom. Tak apalah. Letak laptop lain, handphone lain, alarm clocknya lain kan. Kita kunci. Kalau kita cuma ada handphone di bilik kita, kita letak sampai 5-6 kali. Kan kalau pukul 4.30 tak bangun, pukul 4.45, 4.45 tak bangun, pukul 5 tak bangun, pukul 5 suku. Begitu keadaannya. Tapi kita dah usahakan.
kita baca doa, kita minta dengan Allah SWT supaya kita bangun. Ini kita panggil sebagai niat yang kuat disertai dengan usaha yang kuat juga untuk kita bangun solat tahajud. Namun apa berlaku? Kita tetap tak bangun. Kenapa? Mungkin kita penat sangat, terlampau orang kata tidur mati, tak alarm clock tu dah pekik, meraung macam nak apa dah. Mungkin jiran sebelah yang terbangun. Bukan kita yang bangun, jiran sebelah yang bangun. Sebab apa? Bunyi alarm je, ya Allah. Punyalah bising macam tu kan. Sampai anak dia terbangun, tak berhenti-berhenti jam tu. Kita ni tak bangun-bangun. Tak bangun tu sebab apa? Dia alam barzah ke? Tak tahu lagi. Mungkin sebab dia dah apa ni? Dah tidur mati. Tak sedar. Di sini, saya kata dia ada tekad yang kuat. Sebagaimana yang Abu Darda sebutkan tadi dalam kitab kita. Dia ada tekad yang kuat. Keinginan yang kuat. Yang mana dia ada satu usaha yang kuat juga dia lakukan. Maka di sinilah ia baru tepatnya diletakkan untuk dia satu kebaikan. Sebab itu tadi dijelaskan kepada kita, ia bukan hanya benda yang dilintaskan, kan dia bukan hanya perkara yang kita just letak gitu lepas tu hilang begitu saja tanpa ada sebarang usaha untuk melakukannya. Okey? Saya harap faham ya tentang hal ini. Jadi janganlah kita sengaja-sengaja kan letak, alah nanti nak ni, tapi kita memang tak buat. Macam itu kadang-kadang ada orang begitu juga. Tak apalah, nanti kalau aku tak bangun pun dapat pahala. Niat je lah nak bangun solat malam, tak bangun pun tak apa. Bukan begitu keadaannya. Tetapi dengan niat yang kuat, dengan usaha yang kuat. Okey, untuk kita dapatkan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan jika kita tak bangun ataupun jika kita tak dapat melaksanakan apa yang diinginkan dengan usaha tersebut. Baik, kita lihat. Tadi kan saya dah baca satu perenggan ni kan sebelum ada hadis yang panjang lah di situ kan. Dikatakan bahawa dan jika niat ini disertai oleh sesuatu perkataan atau usaha. Macam tadi juga saya jelaskan, maka balasannya semakin pasti. Diberikan tu semakin pasti kepada dia. Dan pemiliknya disamakan dengan orang yang mengerjakannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Kabsyah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang panjang dimuatkan dalam kitab kita di sini Muslimah. Okey. Yang mana Nabi SAW menjelaskan kepada kita, dunia ini ditempatkan untuk 4 jenis manusia. Ya, dunia ini untuk 4 jenis manusia. Apakah 4 jenis manusia ini? Nabi sebutkan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba pertama ya, kita pergi jenis yang pertama terlebih dahulu. Razaqahullahu malan wa ilman. Seorang hamba yang dikurniakan Allah harta dan ilmu. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan harta dan ilmu. Jadi apa yang dia buat dengan harta dan ilmu itu? Di sini Nabi jelaskan, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Nabi kata, hamba Allah ini Allah berikan kepada dia dengan satu harta. 2, Allah berikan kepada dia dengan ilmu. Dengan harta, dengan ilmu itu, dia jadi orang yang bertakwa. Dia juga jadi orang yang menyambungkan silaturahim dengan
harta yang dia miliki. Maknanya dia bantu ahli keluarganya yang susah. Kan dengan harta itu dia sentiasa ziarah ke ahli keluarganya, lihat apa yang diperlukan oleh ahli keluarganya dan sering membantu ahli keluarga itu. Baik. Dan orang yang pertama ini, dia juga adalah orang yang tahu tentang hak-hak Allah, iaitu sentiasa melakukan perkara-perkara yang Allah suruh dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Kerana apa? Dia ada ilmu, dia ada harta. Dan dia buat, maknanya dengan kedua-dua itu tadi, ilmu dan harta, dia buat perkara-perkara yang baik, beramal soleh. Sebab itu, Nabi kata apa tentang orang ini? Fahaza bi'afdalil manazil. Ini adalah tingkatan yang paling baik. Maksudnya, jenis manusia yang begini, dia adalah jenis manusia yang paling baik, paling bagus. Ada juga jenis manusia yang kedua, yang Nabi jelaskan dalam hadis ini. Apakah ia? Kita lihat di sini. Kedua, hamba yang Allah berikan kepada dia dengan ilmu. Ya, kalau kita baca dalam bahasa Arabnya di situ, wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Hamba yang Allah berikan kepada dia dengan ilmu, tetapi Allah tak berikan pada dia dengan harta. Ilmunya Masya Allah, ya, tapi dia kelebihan daripada sudut harta tidak ada. Berbeza kan dengan insan ataupun jenis manusia yang pertama tadi, Allah berikan kepada dia dengan kelebihan ilmu dan harta. Tetapi jenis manusia yang kedua, Allah hanya berikan kepada dia kelebihan dari sudut ilmu, tidak pada harta. Jadi, orang yang jenis kedua ini, dia, Nabi sebutkan begini, fahuwa sadiqun niyah. Dia memiliki niat yang tulus. Maknanya orangnya ikhlas, kan? Dengan ilmunya ikhlas, mengajar, beramal dengan ilmunya, begitulah. Dan apa yang dia katakan, hamba Allah yang ikhlas ini, dia kata begini, lau anna li malan la amiltu bi'amalin fulanin. Dia kata, jika aku memiliki harta, aku akan melakukan seperti amalan si fulan. Maksud amalan si fulan ialah orang yang pertama itu. Apa yang berlaku kepada orang yang pertama? Dia bertakwa kepada Allah, dia menyambung silaturahimnya dengan hartanya, kan? Dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kedua ini, yang Allah berikan ilmu kepada dia tapi tidak dengan harta, yang mana dia mungkin duit tu adalah, cuma tidak ada banyak sangat kelebihan yang menyebabkan dia tak dapat nak bantu. Ya, tak dapat nak bantu ahli keluarganya dengan wang yang banyak. Jadi dia ada satu harapan. Yang mana dia kata, kalaulah saya ni ada banyak duit. Kalau aku kaya, macam tu. Kalaulah saya ni ada banyak duit. Kalaulah saya ni kaya. Saya akan jadi sebagaimana orang itu. Yang mana dia gunakan hartanya untuk membantu ahli keluarganya, antaranya dengan menyambungkan silaturahim dengan ahli keluarganya itu tadi. Jadi Nabi kata apa? Orang yang kedua ini dengan kata-katanya itu tadi, dengan ucapannya itu tadi, ya, dia adalah orang yang mendapatkan apa yang diniatkannya. Pahala mereka berdua sama. Allah berikan pahala yang sama, orang pertama dan orang yang kedua. Walaupun orang yang kedua di sini, ya Muslimah, kita lihat, dia tu adalah orang yang mana tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan daripada sudut hartanya. Tetapi dia ada niat yang tulus dan dia ucapkan apa yang dia niatkan itu tadi dengan satu keinginan. Niat yang ikhlas. Maka Nabi kata dia mendapat pahala yang sama sebagaimana orang yang pertama tadi. Kedua-duanya memiliki pahala yang sama. Okey,
Baik, kita ada yang ketiga dan yang keempat kan? Sebab tadi Nabi sebutkan. Sekejap ya, suara saya. Sebab Nabi SAW sebutkan, ya, ada 4 jenis manusia. Tadi baru kita bincangkan yang pertama dan yang kedua. Bagaimana yang ketiga dan yang keempat? Baik, kita lihat di sini. Nabi SAW seterusnya menjelaskan kepada kita insan yang pada jenis yang ketiga dan yang keempat. Bagaimanakah mereka? Nabi kata, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Yang ketiga, seorang hamba yang diberikan Allah kepada dia dengan harta. Tapi Allah tak berikan kepada dengan ilmu. Beza tak dengan pertama dan kedua? Pertama, Allah berikan dia ilmu, Allah berikan dia harta. Kedua, Allah berikan dia ilmu sahaja. Ketiga, Allah hanya berikan kepada dia dengan harta sahaja. Ilmu, Allah tak berikan kepada dia. Okey? Jadi, Nabi kata apa? Apa yang dia buat dengan harta dia? فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا. Orang ini, dia tidak menggunakan hartanya dengan baik. Yang mana disebutkan dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Yang membuatkan dia tidak takut kepada Rabbnya. Dia tidak menyambungkan silaturahim dengan harta itu dan dia tidak mengetahui hak Allah padanya, pada harta tersebut. Okey, ini adalah tingkatan yang paling buruk Nabi kata. Fahadha bi akhbathil manazil. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini adalah tingkatan yang paling buruk di antara keempat-empat manusia itu tadi. Baik, kita lihat yang keempat, yang terakhir. Bagaimana keadaan orang ini? Seorang hamba yang tidak diberi Allah harta ataupun ilmu. Yang nombor 4, dua-dua dia tak ada. Harta dia tak ada, ilmu pun dia tidak ada. Tetapi apa yang ada pada dia? Niat. Niat ataupun keinginan yang kuat. Ya, keinginan yang kuat sangat-sangat. Untuk apa? Kita lihat di sini. Apa kata Nabi? فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ. Dia kata, kan, jika aku punya harta, tentu aku akan melakukan seperti yang dilakukan si fulan itu. Maksudnya orang yang ketiga tadi. Dia nampak, orang tu kayanya, banyak duit kan. Hari-hari beli beg LV. Hari-hari beli baju. Hari-hari tunjuk gelang kan. Kita pun, orang tu. Maknanya orang tu dia membazir dengan duit dia. Orang yang ketiga tadi. Yang Nabi kata, bi akhbathil manazil. Dia berada di tempat yang paling buruk. Dia ada harta tetapi dia tak gunakan hartanya pada jalan Allah. Ya muslimah, orang yang ketiga ini dia ada banyak duit. Dia ada banyak harta. Tetapi dia membazir dengan duit dia. Dia buat perkara-perkara yang mana tak seharusnya. Kan? Contoh buat hidung ke. Apa kan? Mata besarkan apa dengan duit kan. Tak apalah hidung ni penyek lah. Mengubah ciptaan Allah. Buat apa-apa pada wajahnya dengan harta dia, dengan duit dia. Hidung dia penyek, dia mancungkan. Begitulah keadaannya yang mana kita tahu itu adalah perbuatan yang dosa besar. Mengubah ciptaan Allah. Tapi sebab dia ada duit, dia boleh buat apa saja dengan duit dia. Kemudian kita nampak, kan dia tunjukkan mungkin dia letak kat IG dia, di Facebook dia, TikTok ke apalah kan. Sekarang pun macam-macam lah media sosial ni. Jadi dia nampak, bila kita nampak ni, kita rasa ada keinginan yang kuat untuk jadi sebagaimana orang yang ketiga ini. Yang mana dia membazirkan duit dia tanpa ilmu,
dia tak bertakwa kepada Allah, sebab orang kalau banyak duit ni muslimah, dia akan bertakwa kepada Allah, dia akan buat perkara-perkara yang baik dengan duit dia. Kerana setiap apa yang kita ada akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bertakwa dia akan takut, ni saya nak buat apa dengan duit saya ni? Kalau saya buat perkara yang haram, perkara yang melalaikan, hari-hari pergi karaoke ke apa kan? Hari-hari duduk karaoke, masuk kelab dangdut ke apa, dengan duit kita ni tidak berfaedah kita habiskan duit itu. Tak tahu apa hak Allah. Maka di sini orang yang keempat, dia nampak lalu dia nak ada keinginan. Maknanya dia just nak jadi sebagaimana orang yang ketiga tersebut. Keinginannya kuat. Keinginannya kuat. Mungkin saya kata, bagaimana keinginannya kuat? Dia kerja siang malam untuk jadi sebagaimana orang yang ketiga itu. Mungkin saya kata. Dia buat apa-apalah yang dia usahakan. Dengan niat yang kuat tadi. Walaupun dia belum lagi dapatkan. Nabi kata apa? Orang yang begini, fawizruhuma sawaun. Dosa keduanya sama. Tadi kan, yang pertama dan kedua, pahala keduanya sama. Ketiga dan yang keempat, dosa keduanya sama. Walaupun kita kata, Ustazah, yang kedua dan yang keempat ni diorang tak buat lagi. Betul, mereka tak buat. Tetapi mereka dah ucapkan, mereka ada niat yang kuat. Ya, mereka ada niat yang kuat untuk melakukan perbuatan itu. Sebab begini ya, maaf belum sampai lagi. Kita belum masuk lagi pada poin yang seterusnya. Kita baru masuk kepada perbincangan yang ketiga berkenaan melakukan kebaikan. Jadi kita ambil pada bahagian yang melakukan kebaikan tu tadi. Kita walaupun kita kata kita ada niat untuk buat perkara yang baik, tapi niat kita tu kita dah ucapkan, kemudian kita dah usaha untuk dapatkan, maka di situ Allah berikan pahala yang sama kepada kita. Namun ada satu perkara di sini kan, yang mana kalau kita rujuk selepas hadis yang saya tampilkan ini kan, dalam kitab kita juga dah berikan dengan panjang lebar di situ disebutkan bahawa dan sabda Nabi SAW, maka pahala keduanya sama. Dimaknai bahawa pada dasarnya pahala mereka berdua adalah sama, tetapi tanpa dilipat gandakan. Maksudnya, orang yang buat tadi, kita bincangkan pada minggu lepas. Ingat lagi tak? Bila kita buat baik, kita dapat berapa? Satu ke kita dapat ganjaran pahalanya? Sila letakkan di ruangan komen di situ, saya nak lihat jawapannya. Bila kita buat baik, Allah berikan kepada kita dengan berapa gandaan? Daripada nombor berapa sampai ke nombor berapa? Ada tak jawapannya daripada teman-teman kita? 7 hingga 10. Okey, ada jawapan yang lain? Saya nak lihat jawapan yang lain jika ada. Satu kebaikan dapat 10 hingga 700 dan lebih. Ada tak jawapan yang ketiga? Jika ada, kita boleh kongsikan. Tadi Kak Farida sebut 7 hingga 10. Kak Som kata satu kebaikan dapat 10 hingga 700 dan lebih. Ada tak yang nak sebutkan di situ? Belum keluar lagi jawapannya. Mungkin tidak ada ya? Okey, Siti Sabaria jawab 1000. Kak Zah kata 70. Saya ni macam auctionnya. Ya 7, 10, ya 700. Okey, 70, 1000. 10 kali hingga 700 atau lebih. 10 kali hingga 700 atau lebih. Baik, admin nak pilih jawapan yang mana? Satu kebaikan dapat 10 hingga 700 dan lebih. Oh, admin dia pilih jawapan itu. Jawapan daripada Kak Som. 10 markah untuk Kak Som. Okey, satu sama ya juga dengan jawapan Kak Aisyah di situ ya, 10 hingga 700 atau lebih. Baik, bila kita buat perkara yang baik, kita tak cakap tentang niat ya. Minggu lepas kita bincangkan tentang orang yang dia dah buat kebaikan. Mereka yang dah melakukan kebaikan, Allah berikan kepada dia dengan 10 hingga 700 kali ganda. Bahkan boleh melebihi daripada 700
kali ganda itu mengikut kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berapa Allah nak berikan kepada dia. Sebab itu, pada penjelasan kita selepas hadis ini ditekankan, maksudnya dia beritahu kepada kita, betul pada dasarnya orang yang berniat dan orang yang melakukan kebaikan itu mereka dapat pahala yang sama. Tetapi kena ingat, bukan pada sudut dilipat gandakan pahalanya. Ya, bukan pada sudut dilipat gandakan pahalanya. Orang yang dia ada keinginan yang kuat untuk buat kebaikan tadi kan, Nabi kata, Allah berikan kepada dia dengan satu kebaikan. Orang yang dah buat kebaikan tadi, Allah tetap berikan kepada dia dengan satu kebaikan. Sama tak pada dasarnya? Yes, sama. Tetapi adakah orang yang tak buat lagi diberikan pahala yang berlipat ganda? Tidak begitu. Sebab yang dilipat gandakan pahalanya hanya untuk orang yang sudah melakukan kebaikan. Faham ya di situ? Jadi dikatakan kepada kita, mereka berdua dapat pahala yang sama. Tetapi tanpa dilipat gandakan. Kerana dilipat gandakan itu khusus bagi orang yang beramal dan tidak termasuk orang yang hanya berniat dan tidak melakukannya. Pahala memang tetap dapat sama. Namun kita tak kata orang yang dah buat dia dapat 10 kali hingga 700 atau lebih kali ganda tu kan. Dia orang yang tak buat dia akan dapat 10 hingga 700 kali juga. Bukan begitu. Dia tetap dapat pahala satu sahaja. Tapi dia takkan sama dengan orang yang dah buat. Begitulah keadaannya. Memang takkan sama. Takkan kita nak kata, tak fair gitu Orang yang buat penat-penat ke apa, dia tak buat apa-apa, dia pula dapat sama. Allah itu maha adil bukan? Di sebalik kemurahan Allah, ada keadilan yang kadang-kadang kita lupa untuk nilai yang ada pada Allah. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita. Walaupun hanya sekadar dengan kita ada niat yang kuat, tekad yang kuat dan sangat-sangat ingin untuk melakukannya, Allah tetap berikan pahala kepada kita. Tetapi, of course lah, beza dengan orang yang sudah melakukan perbuatan baik tersebut. Kerana perbuatan baik tersebut bila sudah dilakukannya, dalam nas yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, ya, Allah berikan kepada orang yang begini dengan 10 hingga 700 kali ganda, bahkan lebih dari itu. Berbeza nilainya. Walaupun pada dasarnya kedua-duanya mendapat pahala yang sama. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan kita yang keempat. Perbincangan kita yang keempat ialah berkenaan dengan orang yang berkeinginan melakukan keburukan. Sempat ke ni nak habis kan? Mungkin tak sempat lah Ustaz Muslim. Saya sempatkanlah ya. Kena isi minyak dulu sekejap. Okey, kita sempatkan. Kita lihat begini. Pada bahagian yang keempat, itu bahagian terakhir kita ya pada pagi ini. Membincangkan tentang keinginan kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan buruk. Dosa. Bagaimana keadaan orang yang keempat ini? Minggu lepas kita bincangkan mereka yang dah buat perkara yang baik. Mereka yang dah buat perkara yang dosa. Hari ini kita bincangkan mereka yang hanya sekadar ada keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan. Tadi dah settle ya, perbincangannya sudah selesai tadi, saya selesaikan. Masuk kepada yang keempat. Sekarang ini ialah mereka yang ada keinginan yang kuat untuk melakukan keburukan. Nabi SAW menyebutkannya dalam hadis ini, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Dan jika dia berkeinginan untuk melakukan keburukan namun dia belum mengerjakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai kebaikan yang sempurna untuknya. Allah akan mencatatkan untuknya sebagai kebaikan yang sempurna. Tapi satulah hasanatan, kamilatan, satu kebaikan.
Dia ada keinginan untuk buat jahat. Tapi kemudiannya dia tak buat lagi. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan kebaikan. Satu kebaikan yang sempurna untuk diri dia. Tapi niat yang buruk ni bagaimana sebenarnya? Sebab tadi pun saya dah katakan, dia adalah satu niat yang buruk yang mana kemudiannya dia ada keinginan yang kuat untuk kita lakukannya. Tekad yang kuat dan sangat-sangat ingin melakukannya. Bahkan ada diikuti dengan usaha. Baik, di sini cuba lihat ya pada perbincangan yang ditampilkan kepada kita di muka surat 356. Ada sebuah hadis yang lain. Nabi jelaskan, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita untuk mereka yang berada pada jenis yang keempat ini, iaitu innama tarakaha min jarraya. Dia meninggalkannya demi aku. Dan dalam riwayat yang lain menyebutkan min ajli, yakni demi aku, kerana Allah maksudnya. Dia begini muslimah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan kepada kita dengan satu kebaikan yang sempurna itu tadi? Bila kita ada satu tekad yang kuat untuk buat perkara yang jahat, tetapi kemudian yang kita tak jadi buat. Kerana apa? Kita tinggalkan perbuatan itu kerana kita ingat Allah. Kita takut kepada dosa-dosa dan azab yang akan Allah timpakan kepada kita. Jadi kita tinggalkan semua itu ialah kerana kita tahu ada Tuhan yang melihat, ada Tuhan yang mengetahui, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tinggalkan perbuatan tersebut kerana Allah. Baru Allah catatkan untuk kita dengan satu kebaikan yang sempurna itu tadi. Jadi begitu keadaannya. Okey, kerana apa? Kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahawa yang dimaksud adalah orang yang sanggup untuk melakukan maksiat yang diinginkan tersebut, lalu dia meninggalkannya kerana Allah Ta'ala, maka orang seperti ini tidak ada keraguan bahawa akan dicatat sebagai satu kebaikan. Jadi untuk orang yang begini, ya, dia memang tadi kita kata dia ada niat untuk melakukan kejahatan tadi, dosa, maksiat yang kuat pula dalam hati dia. Tetapi dia tinggalkan kerana Allah. Ya, dia tinggalkan kerana Allah, maka untuk orang yang begini dicatatkan kepadanya dengan kebaikan yang sempurna. Kerana apa? Sikapnya yang meninggalkan maksiat dengan maksud seperti ini adalah sesuatu amal yang soleh. Dia dikategorikan sebagai amal soleh. Sebab itu layak untuk dia dicatat ataupun diberikan dengan dia satu kebaikan yang sempurna. Ini sebagaimana sebuah kisah lah. Jika sekiranya saya nak sebutkan secara ringkas di sini kan, yang mana ada kisah 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua tu. Saya rasa semua orang ingat kisah itu. Ada salah seorang di antara mereka ialah dia ada keinginan yang kuat untuk melakukan zina dengan sepupu dia sendiri. Sepupu dia kata apa kepada dia? Kalau betul nak, berikan saya emas, adalah syaratnya berikan. Dan dia berusaha keras untuk mendapatkan emas tersebut agar dia dapat bersama dengan sepupunya. Wanita yang sangat dia cinta itu. Nampak ya niatnya untuk melakukan kemaksiatan, untuk berzina tadi, niat dia. Kemudian dia berusaha keras untuk melakukan sampaikan dia dapatkan emas yang sebagaimana diinginkan oleh wanita tersebut. Bahkan dalam hadis itu menunjukkan kepada kita, lelaki ini dia sudah berada di kelengkang wanita itu untuk melakukan zina. Tapi kemudiannya wanita tersebut kata apa kepada dia? Bertakwalah engkau kepada Allah. Akhirnya dia sedar, dia takut kepada Allah, dia tinggalkan wanita itu, dia berikan emas tu kepada wanita tersebut. Dia tak jadi buat. Allah angkat perbuatannya yang meninggalkan zina kerana Allah itu tadi sebagai amal soleh dia. Dan Allah berikan kebaikan kepada diri dia. Nampak tak niatnya kuat tadi untuk berzina.
Bahkan dia berusaha untuk memenuhi syarat yang diberikan oleh wanita itu. Bahkan dah hampir untuk melakukannya. Tapi kemudiannya dia tinggalkan kerana Allah. Allah lihat itu sebagai amal soleh yang dilakukan oleh lelaki tersebut kerana meninggalkan perbuatan zina kerana Allah. Niatnya kuat, disertai dengan usaha, tapi kemudian akhirnya tinggalkan. Baru tepat keadaan itu. Contoh itu tadi kita kata, Allah berikan kepada dia dengan satu kebaikan yang sempurna dan mengangkat dia sebagai amal soleh yang dia lakukan kerana Allah. Kemudian kita lihat di sini. Sedangkan jika seseorang dia berkeinginan untuk melakukan satu maksiat, kemudian dia meninggalkannya kerana takut kepada makhluk, yang mana dia tinggalkan bukan kerana Allah, tetapi kerana makhluk. Nanti orang cakap apa pula kita kan nanti orang cakap apa pula nanti itu nanti ini kan okey. Atau kerana bermaksud riak. Konon-konon nanti aku kalau tak buat benda jahat ini, orang akan nampak aku ni sebagai manusia yang mulia. Gitu keadaan dia kan. Nanti up sikit status aku kan. Kalau aku tak buat benda-benda gini, orang semua nampak aku ni baik, soleha, tak buat benda-benda terkutuk gini. Orang semua tengok, oh soleha dia bagus. Jadi up sikit status aku di mata orang ramai. Ini dia buat kerana apa? Riak. Nak menunjuk-nunjuk kononnya dia itu adalah seorang wanita yang baik. Kononnya saya kata. Jadi di sini, maka menurut satu pendapat dia akan dihukum. Maksudnya dia dapat dosa lah. Ya, kerana meninggalkannya tersebut bukan kerana Allah, tetapi ada niat-niat yang tak seharusnya dia letakkan pada diri dia ketika dia meninggalkan perbuatan dosa itu tadi. Okey, jadi saya pun tak nak baca panjang-panjang di situ, kita kesuntukan masa ya. Dan di bawah sekali ya muslimah, cuba lihat pada perenggan yang terakhir ya, sebelum ada sebuah hadis yang didatangkan kepada kita, disebutkan bahawa sedangkan jika dia berusaha untuk mendapatkannya dengan apa yang memungkinkan baginya, tetapi kemudian dia terhalang oleh ketentuan takdir, maka sejumlah ulama menyebutkan bahawa dia akan dihukum kerananya. Dia buat, maknanya dia berusaha untuk dapatkan, ya, yang mana dia memang keinginannya tadi kan, keinginannya kuat, lalu dia berusaha, tapi akhirnya Allah takdirkan dia tak dapat. Untuk orang yang begini tetap dapat dosa. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, Inna Allah tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku apa yang dia bisikkan pada dirinya. Maksudnya apa yang hanya sekadar terlintas pada diri dia, kemudian benda tu dihilang begitu saja. Selama mana dia tidak mengucapkannya atau melakukannya. Selama mana kita cuma letakkan niat buruk tu pada diri kita, kemudian dia hilang macam tu saja muslimah. Kan, sekejap lagi aku nak pijak kaki makcik tu. Macam itu. Minta maaf ya. Kita kata, sekejap lagi aku nak pijak kaki makcik tu. Biasa dia ambil cop-cop tempat macam tu kan. Pijak kaki dia baru tahu. Tapi kita tak buat niat tu hilang macam tu saja. Tak adalah main-main niat begitu saja. Kita tak biarkan dalam hati kita. Dan kita pun tak ucapkan. Ya, niat itu dalam hati je kan. Dalam hati je geram tu kan. Dalam hati. Tapi tak ucapkan. Ya, kita biarkan dia hilang begitu saja. Hilang dah. Lepas tu dah hilang dah. Tak ada apa pun. Namun beza. Orang yang dia ucapkan, dia ucapkan apa yang ada dalam hati dia tu kan. Dan dia berusaha untuk mengamalkannya. Orang yang begini ada dosanya. Ya. Sebab tu pada perenggan kita yang seterusnya di muka surat 357, dan siapa yang telah mengerahkan usaha, maknanya dia plan, dia rancang ya untuk buat perkara itu, dapat melakukan maksiat tersebut tetapi dia tidak berhasil untuk melakukannya, maka dia dianggap telah melakukannya. Kerana apa? Tadi Nabi kata apa? Malam takallam bihi au ta'mal. Selama mana orang yang dia tak bercakap tentang hal itu dan orang yang dia tak buat, Allah maafkan. Tapi bila dia dah cakap, bila dia dah buat, maknanya dia dah rancang, dia dah plan, dah buat macam-macam dah, maka orang begini kita anggap dia sebagai orang yang ada, sebagai orang yang dianggap sebagai orang yang melakukannya. Baik, menunjukkan bahawa orang berkeinginan untuk melakukan maksiat, apabila dia telah mengatakan apa yang dia inginkan itu,
dengan lisannya. Mungkin kita kata, alah cakap je bukan buat pun, itu pun dapat dosa ke? Mungkin ada orang yang cakap begitu. Tetapi kita lihat begini, kenapa dia dapat dosa? Apabila dia telah mengatakan apa yang dia inginkan itu dengan lisannya, maka dia akan dihukum kerana keinginannya tersebut, kerana bererti dia telah melakukan satu maksiat dengan anggota tubuhnya, iaitu dia berbicara dengan lisannya. Dia ucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik, dia ucapkan niat-niat yang tidak baik. Dan ini ditunjukkan oleh hadis yang mengatakan, tadi kan kita ada bincang tentang Nabi sebutkan dunia ini diperuntukkan untuk 4 jenis manusia tadi. Kita ada jenis yang keempat bukan? Yang mana dia, Allah tak berikan kepada dia dengan ilmu, Allah tak berikan kepada dia dengan harta. Tetapi dia ada niat yang tidak baik. Yang mana dia berniat, dia ucapkan niatnya itu. Yang mana dia kata, kalaulah aku ada sebagaimana orang yang ketiga itu, aku akan buat sebagaimana dia. Dia dah lafazkan, dia katakan apa yang dia niatkan itu tadi. Sebab itu, dia dapat dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Sebab itu dapat dosa yang pertama, yang sama sebagaimana orang yang ketiga. Kerana apa? Dia dah lafazkan apa yang dia niatkan, dan niatnya, tekadnya kuat. Bukan niat-niat yang kita kata hanya sekadar niat lepas tu dah tak ada apa-apa. Bukan begitu, tapi kuat niatnya. Baik. Dan kita kata di sini, dan kapan saja, itu bila saja pada muka surat 357 di perenggan yang kedua terakhir, dan bila saja tindakan yang menyertai keinginan untuk berbuat buruk, maka pelakunya akan dihukum kerananya. Baik tindakan tersebut datang belakangan atau lebih dahulu. Maka siapa yang melakukan sesuatu yang diharamkan sekali saja, kemudian dia bertekad untuk melakukannya lagi, bila sahaja kemudian dia bertekad untuk melakukannya lagi, bila saja dia rasa dia nak lakukan, maka bererti dia terus-menerus melakukan maksiat dan dia akan dihukum kerana niat buruk tersebut meskipun dia tidak melakukannya lagi. Kecuali setelah bertahun-tahun lamanya. Baik, saya letakkan begini muslimah. Dalam keadaan-keadaan tadi yang kita bincangkan semua untuk kita faham keadaan-keadaan ini. Sebab tadi panjang kan bacanya kan, takut confuse. Apa ni dia cakap ni? Kejap itu, kejap ini. Baik, kita lihat dalam bentuk table ni, jadual ini. Bila kita ada niat buruk, maknanya niat ini kuat dalam hati kita, kita akan berada pada beberapa keadaan. Pertama, bila kita ada niat yang buruk tadi kan, niat yang kuat untuk melakukannya, bahkan kita ni usaha untuk melakukan perbuatan itu, tapi kemudiannya kita tidak lakukan, kita tinggalkan perbuatan tersebut kerana Allah, maka di sini orang yang begini Allah berikan kepada dia dengan satu kebaikan yang penuh, iaitu satu pahala. Berbeza dengan orang yang cuma dia terlintas sahaja. Terlintas sahaja. Nantilah nak pergi jentik telinga orang tu. Tapi terus tak begitu, cuma dalam hatinya saja dalam hatinya saja. Dan dia tak ucapkan, dalam hatinya saja. Untuk orang yang begini dimaafkan. Tak ada apa-apalah, tak diberikan pahala pun, tak diberikan ataupun tak diberikan apa tadi? Dosa. Baik, seterusnya kita ada niat. Kemudian kita usaha, kan? Niat campur usaha tapi akhirnya kita gagal. Kita tak berhasil melakukan apa yang kita niatkan dan kita usahakan. Maka orang seperti ini, dia tetap berdosa kerana dia seperti telah melakukan. Kemudian, dijelaskan tadi kepada kita, dia niat kemudian dia ucap dengan lisannya. Orang begini tetap juga dapat dosanya. Ada juga keadaan yang mana dia telah lakukan. Bila dia dah buat satu kali dosanya, setelah dia buat tu kan dia rasa, berjaya rupanya maksiat yang aku buat ni. Benda yang aku buat ni berjaya rupanya. Maka dalam hal ini, dia pun berniat untuk buat lagi. Cuma tak tahu bila lagi dia nak buat. Okay? Mungkin dia kata, berjayalah aku rompak. Ataupun berjayalah aku ragut. Ni kan? Kemudian nanti nak buat lagi lah, bagus.
Cuma dia tak tahu lagi bila dia nak buat. Tapi niatnya ada? Yes, ada. Nak buat lagi. Cuma tak tahu bila nak buat. Maka orang yang begini, disebutkan tadi kan, dia terus menerus dalam keadaan yang dosa. Kerana niat dia nak buat lagi walaupun tak tahu bila lagi dia nak buat. Jadi begitu. Ya, keadaan-keadaan yang telah dijelaskan kepada kita dalam bentuk perenggan demi perenggan lah. Jadi saya letakkan begitu supaya kita lebih faham. Jadi tidak keliru. Bila kita ni ada niat yang buruk, yang terbaik ialah yang pertama tadi. Tinggalkan ia kerana Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana kita ni nak riak dengan manusia. Tetapi bila kita tinggalkan perbuatan buruk itu kerana Allah, Allah berikan kepada kita dengan kebaikan yang penuh. Itulah yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ya, dan jangan lupa, perbuatan maksiat yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu Wa Taala boleh hapuskan. Sebagaimana yang terdapat di muka surat kita yang ke-358, disebutkan kepada kita sabda Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, au mahahallah, dosa yang kita buat Allah akan hapuskannya. Bagaimana? Iaitu melakukan perbuatan maksiat boleh dicatat bagi pelakunya satu keburukan. Kita bila buat maksiat, Allah berikan kepada kita dengan satu keburukan. Ya, tapi Allah juga boleh hapuskan keburukan yang telah kita lakukan. Bagaimana? Dijelaskan kepada kita begini. Ada dua keadaan bila kita ni dah buat maksiat. Pertama, perbuatan maksiat itu Allah catat untuk kita dengan satu keburukan. Itu dosa. Namun ada juga keadaan yang mana setelah kita melakukan perbuatan maksiat, dosa itu Allah hapuskan. Catatan itu Allah hapuskan. Bagaimana? Bila kita bertaubat kepada Allah, kan, kita beristighfar kepada Allah, menyesal, takkan buat lagi, tak nak buat lagi, mengaku itu adalah perbuatan dosa, lalu kita ikuti dengan amal soleh, maka dalam keadaan yang begini, dosa-dosa itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan, Allah hapuskan. Jadi begitu. Ya, keadaan orang yang sudah melakukan perbuatan maksiat tersebut. Allah catat bagi dia dengan satu keburukan dan Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh hapuskan. Tapi bagaimana Allah nak hapuskan perbuatan yang dah kita buat tu, perbuatan maksiat yang dah kita lakukan? Bila kita bertaubat kepada Allah, lalu kita ikuti ia dengan istighfar dan lakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan bagi menghapuskan keburukan yang telah kita lakukan. Yang paling penting ya di sini, Muslimah, dalam perbincangan hadis kita yang ke-37 ini, betapa kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala maha luas rahmatnya kepada kedua-dua insan, iaitu yang melakukan kebaikan dan yang melakukan keburukan. Begitu juga kepada kedua-dua insan yang mana dia ada keinginan untuk melakukan kebaikan dan ada juga keinginan untuk melakukan keburukan. Untuk orang-orang yang begini, masih lagi rahmat Allah begitu luas kepada mereka. Kerana apa? Kita lihat begini. Saya ambil ini sebagai kesimpulan kita pada pagi ini. Untuk hadis kita yang ke-37 tentang kemurahan Allah, tentang rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan kepada kita dengan sifatnya yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang kepada semua hamba-Nya yang melakukan kebaikan dan juga yang melakukan keburukan. Bagaimana? Bila kita buat perkara yang baik, Allah lipat gandakan amal baik kita tu tadi kan, pahala amal baik kita. Tetapi bila kita buat perkara yang buruk, adakah Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan dosa kita? Dalam perbincangan kita tadi, tidak disebutkan pun Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan dosa kita. Allah
hanya berikan kepada kita dengan satu catatan dosa. Dengan perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita tadi kan tak jadi buat perkara itu. Walaupun ia perkara dosa. Walaupun ia perkara dosa. Kemudian kita kan selalu, kalau benda dah dosa ni, kita kan selalu nampak benda tu negatif kan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak selamanya melihat ia sebagai perkara yang negatif. Kerana apa? Bila kita berniat dengan niat yang kuat untuk melakukan dosa, kita usaha, kita rancang, kita usaha untuk buat perkara itu. Namun akhirnya bila kita tinggalkan perbuatan tersebut kerana Allah, lihat betapa luas rahmat Allah. Allah berikan kepada kita dengan kebaikan. Mungkin kita kata, kenapa Allah tak berikan kosong je? Kan? Kenapa tak kosong je? Tak payahlah bagi dia apa-apa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya maha luas. Kemurahan Allah itu tadi. Allah berikan pahala pada orang yang meninggalkan perbuatan dosa kerana dia. Dan Allah angkat ia sebagai amal soleh yang dia lakukan. Sebab itu, Allah berikan kepada dia dengan satu pahala yang penuh. Begitu juga muslimah, kita lihat. Bila kita ni adalah seorang yang pendosa, kita buat maksiat, kita dah lakukan keburukan, kemudiannya kita bertaubat kepada Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah ampunkan dosa kita. Allah hapuskan perbuatan dosa tersebut. Allah tak biarkan ia berada pada diri kita. Allah delete perbuatan itu. Sebab itu dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Nabi kata apa? Orang yang telah bertaubat, dia seperti orang yang tidak ada dosa pada dirinya. Bersih, suci, kembali sebagaimana orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya kita sebagai seorang hamba merebut peluang yang Allah lipat gandakan amal baik kita. Dan walaupun kita kata, alah nanti Allah ampunkan, alah nanti Allah cuma berikan aku dengan satu je ni kan. Jangan kita letakkan yang satu itu lebih banyak daripada yang dilipat gandakan. Seharusnya yang Allah lipat gandakan itulah yang kita usahakan. Walaupun satu Allah catat tu tadi kan, kita tinggalkan. Jangan kita ambil kesempatan pada rahmat Allah yang begitu luas. Sebab itu di sini, apa kata Nabi? وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكُ. Dan tidaklah akan binasa terhadap Allah kecuali seseorang yang memang binasa. Orang yang mengambil kesempatan di atas rahmat yang Allah berikan, dia adalah orang yang sebenarnya binasa. Allah sesekali tidak akan pernah binasa dengan perbuatan jahat kita. Tetapi yang binasa adalah diri kita. Kerana kita yang membinasakan diri kita sendiri. Bukan Allah. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada keberkatannya pada pertemuan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan manfaat ya untuk diri saya juga, untuk kita semua ya pada pagi ini dengan ilmu yang bagi saya banyak sebenarnya yang kita bincangkan pada pagi ini. Bukan tentang satu perkara sahaja tapi ada banyak yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Dan alhamdulillah setelah kita mengikuti pengajian pada pagi ini, yang tidak kita ketahui akhirnya kita tahu. Dan saya amat berharap mudah-mudahan saya dan kita semua yang duduk mengikuti kuliah kita pada pagi ini dapat beramal dengan apa yang kita telah ketahui itu tadi, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang memberi manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Okey muslimah, minta maaf saya tak dapat ambil soalannya pada pagi ini. Ada urusan yang ingin saya selesaikan. Mudah-mudahan kita dapat jumpa pada minggu hadapan di masa yang sama, di ruangan yang sama. Setelah tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.